Terima kasih Yang Datuk Yang di-Pertua. Sebelum saya memulakan perbahasan pada petang ini, saya juga ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada sahabat saya yang berhormat Lanang yang memberikan laluan kepada saya untuk menyertai perbahasan pada petang ini. Kita kawan, Datuk Yang di-Pertua. Ya, Lanang bagi laluan dan dipanggil oleh speaker. Ya, dengan persetujuan Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, saya menjunjung kasih atas titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sewaktu pembukaan mesyuarat pertama Penggal ke-5 Parlimen ke-13, di mana Tuanku telah menegaskan beberapa aspek pembangunan termasuk ketirisan dan rasuah yang perlu ditangani secara bersama dan menuntut semua pihak untuk mendukung usaha SPRM bagi membentras amalan rasuah di semua peringkat. Keprihatinan Tuanku terhadap rakyat juga meliputi usaha untuk meningkatkan kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan negeri, terutamanya dalam menangani cabaran-cabaran mendatang demi kesejahteraan rakyat dan negara. Justru menjadi tanggungjawab saya untuk menyertai perbahasan pada petang ini dalam usaha mengangkat martabat rakyat Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, Selangor adalah antara negeri yang paling maju di Malaysia dengan sumbangan sebanyak hampir 25% ataupun 1/4 kepada KDNK negara. Laporan MAIDA sehingga 31 Disember 2016 mencatatkan jumlah pelaburan di negeri Selangor bernilai 7.88 bilion ringgit ataupun hampir 8 bilion ringgit, iaitu melonjak 31% daripada sasaran awal berjumlah 6 bilion ringgit dengan FDI bernilai 3.35 bilion ringgit dan DDI berjumlah 4.52 bilion ringgit. Ini adalah statistik yang terkini yang dikeluarkan oleh MAIDA yang membuktikan bahawa negeri Selangor masih berada pada tahap destinasi pelaburan yang diyakini oleh pelabur-pelabur asing dan pelabur-pelabur tempatan. Dan saya yakin jumlah pelaburan yang begitu tinggi yang melepasi sasaran awal mempunyai hubungan kait yang cukup rapat dengan soal governance ataupun urus tadbir yang baik di negeri Selangor. Pada tahun yang sama, sebanyak 242 jumlah projek perkilangan telah direkodkan di negeri Selangor. Sekali lagi, jumlah ini merupakan jumlah projek yang tertinggi direkodkan di Malaysia dan menghasilkan sebanyak 16,427 peluang pekerjaan. Alhamdulillah, sebagai gedung kuasa ekonomi negara, Selangor telah berjaya melakar pelbagai kejayaan. Namun di dalam Dewan Yang Mulia ini, saya ingin menarik perhatian bahawa Putrajaya tidak terlepas dari melaksanakan tanggungjawab untuk menjayakan prinsip federalisme melalui pengagihan pendapatan negara secara adil dan saksama. Kejayaan prinsip federalisme akan memperkukuh tekad negeri Selangor untuk meningkatkan sumbangan kepada KDNK negara. Apa yang ingin saya tegaskan di sini ialah Selangor telah menyumbang hampir 25% kepada KDNK negara. Maka sebagai mempertahankan prinsip federalisme ini, Putrajaya bertanggungjawab untuk memastikan pengagihan ini dibuat secara adil dan saksama kepada negeri Selangor. Justru itu, kedua-dua pihak, Putrajaya dan juga Shah Alam, perlu meningkatkan temu-tembung ataupun engagement untuk kemakmuran bersama. Namun apa yang sering berlaku adalah projek-projek kerajaan persekutuan
sering dilaksanakan tanpa rundingan dengan kerajaan negeri. Sebagai contoh, pembangunan bandar pelabuhan dan perindustrian di Pulau Keri yang dikatakan bernilai lebih 200 bilion ringgit hanya diketahui melalui laporan media. Tidak ada sebarang perbincangan, tidak ada sebarang consultation yang dibuat di antara Kerajaan Persekutuan dengan Negeri Selangor dalam hal pembangunan raksasa ini. Datuk Yang di-Pertua, Seksyen 20A Akta 172, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1972, yang diluluskan di dalam Dewan Yang Mulia ini menyebut dengan jelas kewajipan untuk berunding. Saya quote, "Maka hendaklah menjadi kewajipan tiap-tiap jabatan atau agensi kerajaan persekutuan dan negeri untuk berunding dengan jawatan kuasa tentang apa-apa aktiviti pemajuan yang ia bercadang supaya dijalankan di dalam negeri itu." Namun ini tidak berlaku semenjak 2008 dan saya ingin mengesyorkan dalam Dewan Yang Mulia ini supaya Putrajaya dapat kembali semula kepada semangat Seksyen 20A Akta 172 ini. Datuk Yang di-Pertua, kedudukan Selangor yang mempunyai pesisiran pantai yang panjang mendedahkan kepada kemungkinan banjir kilat akibat air pasang besar. Dan fenomena air pasang besar ini boleh mengakibatkan struktur ban-ban yang sedia ada tidak lagi mampu untuk menghalang air laut masuk ke kawasan daratan dan mengakibatkan perkampungan dan kawasan desa yang berdekatan dengan kawasan pantai akan mengalami banjir kilat. Kerajaan Negeri Selangor telah mengambil langkah drastik dengan meluluskan sejumlah peruntukan 4.3 juta ringgit bagi kerja-kerja pembaikan ban-ban pantai yang rosak. Walau bagaimanapun, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, keseluruhan pembaikan pesisir pantai yang terkesan adalah sejauh 70 km daripada keseluruhan 291 km ban-ban pantai di Negeri Selangor, dan kos bagi pembaikan ini menelan belanja hampir 300 juta ringgit. Maka saya berharap Kerajaan Persekutuan dapat segera meluluskan peruntukan yang diperlukan oleh JPS Selangor bagi menyegerakan kerja-kerja pembaikan dan naik taraf ban di sepanjang pesisiran pantai di Negeri Selangor ini. Kita alhamdulillah di Negeri Selangor tidak mengalami banjir besar seperti di negeri-negeri yang lain. Tetapi sebagai sebuah negeri yang sedang menyaksikan kemajuan dan pembangunan yang begitu rancak, kita masih ada lagi beberapa masalah kecil termasuk banjir kilat akibat air pasang besar, dan ini boleh diuruskan dan ditangani sekiranya ban-ban di pesisiran pantai ini dapat dinaik taraf dengan kos yang telah saya nyatakan tadi. Datuk Yang di-Pertua, saya juga amat gembira apabila Tuanku menunjukkan rasa peduli kepada isu kesihatan rakyat, memandangkan peningkatan yang agak membimbangkan kes-kes penyakit tidak berjangkit. Perkhidmatan saringan risiko penyakit tidak berjangkit perlu disediakan oleh kerajaan bagi meningkatkan tahap kesihatan rakyat. Rakyat Malaysia hari ini diancam oleh penyakit tidak berjangkit atau apa yang disebut sebagai non-communicable diseases, NCDs. Dan menurut National Health and Morbidity Survey 2015, lebih 73% kematian rakyat Malaysia berpunca daripada NCDs seperti angin akhmar dan serangan jantung. Manakala menurut laporan WHO, antara cara terbaik menangani penyakit tidak berjangkit adalah melalui program berimpak tinggi yang disediakan melalui pendekatan rawatan kesihatan asas atau yang disebut sebagai primary care approach untuk mengukuhkan pengesanan awal dan rawatan awal yang tepat pada masanya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Negeri Selangor
telah melaksanakan skim peduli sihat yang menelan kos sebanyak 125 juta ringgit untuk membiayai rawatan kesihatan asas ataupun primary care ini, termasuk melakukan saringan kesihatan supaya kita boleh mengesan tanda-tanda awal sekiranya seseorang itu akan menghidapi penyakit-penyakit yang kronik. Laporan WHO juga mencatatkan perbelanjaan per kapita untuk kesihatan di Malaysia adalah antara yang terendah di dunia, bahkan lebih rendah dari negara-negara jiran. Pada tahun 2014, WHO melaporkan kadar perbelanjaan kesihatan Malaysia hanya pada tahap 4.2% dari KDNK, berbanding negara-negara lain seperti Cuba 11.1%, Brazil 8.3%, Vietnam 7.3% dan Thailand 6.5%. Maka Kementerian Kesihatan bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada Dewan ini mengapa perbelanjaan untuk kesihatan di Malaysia masih rendah, dan ini akan memberikan kesan kepada keluarga miskin dan berpendapatan rendah di dalam negara. Justru kerana perbelanjaan per kapita kesihatan yang rendah, dalam survei 2015 yang saya nyatakan di awal tadi, Kementerian Kesihatan sendiri telah menyatakan di dalam laporan dan survei National Health and Mobility Survey 2015. Dengan izin saya baca laporan ini, Malaysia now has a sick or at risk population. Maksudnya rakyat Malaysia ini rakyat yang sakit, Datuk Yang di-Pertua. Sama ada sakit badan ataupun sakit hati, yang lebih parah sakit otak, seperti yang berlaku di beberapa insiden di Negeri Selangor yang membawa van-van jenazah berdemonstrasi di depan pejabat saya. Ini namanya sakit otak yang perlu diselesaikan segera. Maka saya ingin menggesa Kementerian Kesihatan supaya segera melaksanakan program kesihatan asas ataupun primary health care program sebagaimana yang telah dimulakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Dan untuk makluman Datuk Yang di-Pertua, program peduli sihat di Negeri Selangor ini adalah program yang terunggul di Malaysia dan hanya berlaku di dalam Negeri Selangor. Jadi kalau Datuk Yang di-Pertua ingin menyertai program ini, sila berhijrah ke Negeri Selangor. Datuk Yang di-Pertua, Tuanku juga menzahirkan keprihatinan terhadap isu pemilikan rumah di kalangan rakyat dan usaha untuk menyediakan lebih banyak rumah mampu milik kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana perlu dipertingkatkan. Namun, indeks kemampuan Bank Dunia menunjukkan rakyat di seluruh negara di Malaysia tidak mampu membeli rumah. Jika seseorang berpendapatan RM100,000 setahun, dia secara purata hanya mampu untuk memiliki kediaman yang berharga RM300,000 dan ke bawah. Di Lembah Kelang sahaja, harga rumah purata di Lembah Kelang adalah 7.9 kali ganda pendapatan penengah tahunan. Maka di Selangor kita telah memulakan dasar pendemokrasian pemilikan rumah ataupun house owning democracy bagi menjamin hak rakyat di dalam negeri Selangor untuk memiliki sebuah rumah yang affordable dan berkualiti. Kita menyediakan rumah-rumah yang bukan sahaja mampu dimiliki, tetapi rumah-rumah ini mesti berkualiti supaya mereka mempunyai potensi untuk nilai yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Walau bagaimanapun, kita sedia maklum, negara hari ini sedang menghadapi masalah end financing. Lebih 50% permohonan pinjaman perumahan ditolak oleh bank-bank tempatan. Saya telah beberapa kali menggesa Bank Negara untuk menyemak semula skim pinjaman perumahan bagi membantu golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana untuk memiliki rumah, khususnya
kumpulan first time home buyers, mereka yang kali pertama untuk memiliki rumah, dan juga golongan profesional muda. Selain itu, saya juga ingin menyeru supaya Kementerian Keuangan dapat membantu bank-bank tempatan. Mereka juga harus mengambil sikap sebagai corporate citizens, mengambil tanggungjawab, menyumbang ke arah pengukuhan dasar house owning democracy ini. Dan dalam hal ini, Bank Negara perlu memainkan peranan untuk memastikan institusi keuangan dalam negara berperanan untuk menangani isu and financing. Ini memandangkan pada hari ini rakyat sedang terbeban dengan kos sara hidup yang begitu tinggi, disposable income yang sedang menguncup, dan juga harga rumah yang semakin tidak mampu dimiliki. Datuk Yang di-Pertua, umat Islam di dalam negara ini perlu bersatu untuk membasmi ideologi militan yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sementara pihak polis dan pihak keselamatan sedang bertungkus lumus menangani aspek keselamatan dari ancaman militan, golongan ulama dan intelektual Islam juga perlu menangani akar umbi kepada ajaran yang menimbulkan fahaman militan ini, iaitu kekeliruan terhadap ajaran Islam. Ini perlu ditangani dengan memperdalamkan kefahaman masyarakat terhadap khususnya generasi muda terhadap akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan menghidupkan semula pengajaran kitab-kitab Hujjatul Islam Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin yang memberikan pencerahan kepada pendekatan yang sederhana yang diamalkan oleh masyarakat Islam Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu. Prinsip yang dipegang oleh pentadbiran Negeri Selangor hari ini ialah moderation and justice. Kita mahu mempertahankan prinsip keadilan dan kesederhanaan yang pastinya akan menjamin perpaduan dan keharmonian rakyat pelbagai kaum di dalam negeri Selangor dan dalam konteks yang sama di dalam negara yang di Malaysia ini yang mempunyai rakyat yang rencam. Sementara kita tidak boleh memperkecilkan cabaran militan yang dihadapi oleh dunia Islam hari ini, kita juga tidak boleh terperangkap dengan pandangan golongan Islamofobia ini yang melihat semua tanda-tanda kebangkitan Islam dengan curiga dan dengan permusuhan. Ini juga amat membahaya kepada umat Islam, bukan sahaja dalam negara ini tetapi di dunia. Maka umat Islam juga bertanggungjawab untuk menegakkan syiar Islam dan menyemarakkan roh Islam yang berteraskan gagasan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Namun Datuk Yang di-Pertua, dunia Islam juga perlu mempunyai urutan keutamaan atau prinsip aulawiyat yang betul. Dunia Islam juga termasuk dalam negara kita perlu membangunkan sosioekonomi rakyat di dalam negara ini yang jauh ketinggalan berbanding dengan umat-umat yang lain. Dalam konteks Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk membangun dan mempertingkatkan sosioekonomi golongan Bumi Putra dan juga Melayu di Semenanjung ini. Pembangunan ekonomi perlu diseimbangkan dengan keadilan dan prinsip social justice ataupun keadilan sosial. Kita mahu kekayaan di dalam negara ini bukan sahaja berlegar di kalangan satu dua kelompok, tetapi pengagihan itu mesti adil kepada semua rakyat di dalam negara. Dan untuk mengelakkan ketirisan, kita perlu mempunyai satu tekad yang amat berkesan bagi membentras amalan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini berhubung isu yang sedang hangat dibahaskan mengenai hubungan diplomatik Malaysia
dan Korea Utara. Wajar ditekankan bahawa keselamatan warga negara Malaysia yang ditahan sebagai tebusan di Korea Utara adalah persoalan yang amat penting yang perlu ditangani secara bijaksana. Justru itu saya mendukung saranan yang telah dilontarkan oleh Yang Berhormat Permatang Pauh supaya pihak kerajaan dan Putrajaya dapat segera memberikan taklimat kepada ahli-ahli Dewan Rakyat khususnya supaya kita dapat secara kolektif bersama-sama menangani isu ini kerana keselamatan rakyat Malaysia mesti dipertahankan dan diberikan perhatian dan kedaulatan negara juga tidak boleh dicabuli oleh mana-mana pihak. Sebarang saranan yang menyatakan bahawa mereka bukanlah tebusan bagi saya adalah satu pembohongan kerana faktanya mereka tidak bebas untuk meninggalkan negara berkenaan walaupun pasport yang sah dimiliki oleh pegawai-pegawai kedutaan Malaysia di Korea Utara dan juga rakyat Malaysia yang berada di sana. Sementara kita harus tegas dalam mempertahankan sistem perundangan dalam siasatan kes pembunuhan, kita juga harus mampu menjangkakan reaksi balas yang akan muncul ketika berurusan dengan negara seperti Korea Utara. Kita tidak boleh bertindak dengan tergopoh gapah dan hanya mengambil tindakan balas yang bersifat reaksi kepada sesuatu hal buruk yang telah pun berlaku. Pada ketika ini, kerajaan haruslah bertindak dengan cara yang paling berkesan demi memastikan warga negara kita selamat pulang ke tanah air. Sebab itu, kita mendukung sebarang usaha diplomasi yang berkesan dalam memastikan matlamat ini dapat dijayakan dalam masa yang terdekat. Datuk Yang di-Pertua, pada tahun ini, negara akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-60. Tak kala memasyurkan kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman menegaskan bahawa negara ini akan menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Kerajaan negeri Selangor amat menghargai peranan dan pengorbanan anggota keselamatan, khususnya veteran Angkatan Tentera Malaysia. Namun saya ingin merekodkan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa daripada 370,000 bekas anggota tentera, lebih 260,000 merupakan veteran tidak berpencen. Bukan semua di kalangan mereka itu menikmati faedah pencen. Lebih daripada 50% veteran Angkatan Tentera adalah veteran tidak berpencen. Maka untuk melindungi dan memelihara kebajikan golongan ini, saya berharap Kerajaan Persekutuan dapat segera tampil menyediakan program-program latihan dan program-program untuk menjaga kebajikan mereka, memandangkan mereka tidak mempunyai faedah pencen, namun mereka telah lama memberikan khidmat dan berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatan rakyat Malaysia. Bagi peringkat kerajaan negeri, kita telah pun memulakan satu program mulai tahun ini di mana Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan sejumlah RM1 juta kepada tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia dan program kemasyarakatan dan kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, dalam isu keselamatan nasional adalah menjadi prinsip umum mengenai kestabilan geopolitik dan keselamatan di mana semua negara yang berdaulat dan merdeka wajib mempunyai kawalan mutlak dan kuasa undang-undang atau dengan izin jurisdiction ke atas tanah dan wilayah perairan.
Sementara kita mengakui peri penting peranan yang telah dimainkan dengan penubuhan Eskom di Sabah. Kita juga dalam Dewan yang mulia ini perlu memberi perhatian tentang laporan yang menyebut bahawa terdapat aset ketenteraan kuasa besar asing yang sudah pun berlabuh di dalam wilayah perairan negara. Ini menuntut Putrajaya, khususnya sama ada Kementerian Pertahanan ataupun Kementerian Dalam Negeri, memberikan penjelasan secara terperinci apakah benar tentang kehadiran aset ketenteraan kuasa besar asing ini dan apakah kehadiran aset ini sah sebagai sekutu strategik Malaysia. Datuk Yang Dipertua, kini territorial integrity negara sedang diancam oleh dakwaan China, kononnya 9 dash line di Laut Cina Selatan adalah miliknya. Kita pernah melihat rekod-rekod dalam pentadbiran yang lalu, khususnya ketika kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri, di mana beliau secara tuntas mempertahankan bahawa Kepulauan Spratly adalah dalam wilayah Malaysia. Namun, pada hari ini Putrajaya menyepikan diri apakah status Pulau Spratly ini. Apakah kerana kita mahu negara China memasuki negara Malaysia, maka kita sanggup mengorbankan kedaulatan wilayah kita yang telah dipertahankan sekian lama. Maka sekali lagi, Kementerian Pertahanan bertanggungjawab dan Putrajaya untuk memastikan kedaulatan negara ini termasuk Kepulauan Spratly dapat dipertahankan kerana ini merupakan territorial integrity bagi negara Malaysia. Sebagai sebuah negara perdagangan, Malaysia juga perlu mempertahankan prinsip freedom of navigation yang kini diancam oleh China di Laut Cina Selatan. Isu Laut Cina Selatan adalah persoalan kestabilan dan keselamatan serantau. Dan kita perlu menghadapi perkara ini secara kolektif. Dan kita tidak boleh terperangkap dengan pandangan kuasa besar yang mahu menanganinya secara dua hala ataupun bilateral. Kerana apa yang saya syorkan tadi, perkara ini mesti ditangani secara kolektif dengan negara-negara ASEAN yang lain, khususnya Indonesia dan Filipina, supaya pendirian kita itu, suara kita lebih efektif memastikan tidak ada kuasa besar asing yang cuba mencerobohi perairan di dalam negara kita. Maka ASEAN adalah platform yang terbaik. Kita jangan sekali-kali terjebak dalam perang dingin yang baru. Kita perlu berkawan dengan semua pihak dan semua negara dan tidak hanya berpihak kepada satu kuasa besar sahaja. Saya ingin mengulangi seruan saya sebelum ini di Dewan Mulia ini agar kita dapat menyegarkan balik dan memperkasakan kembali doktrin Zoffan yang telah dicetuskan oleh almarhum Tun Abdul Razak sebagai satu doktrin penting dan pegangan kita demi menjamin ketenteraman Laut Cina Selatan daripada sebarang konflik. Dengan perbahasan yang telah saya sampaikan tadi, Datuk Yang Dipertua, saya bagi pihak rakyat Gombak mendukung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika merasmikan Dewan Rakyat dan Dewan Negara baru-baru ini, dan saya berharap kerajaan persekutuan di peringkat Putrajaya dapat mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk membangunkan negara dan bangsa Malaysia secara adil dan saksama. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Muhammad Jasin.